Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan bin Bahrudin. Saya akan membentangkan tugasan kajian ilmu tarikat yang mana kami telah bersepakat untuk menghuraikan atau mengulaskan kitab yang mengenal ilmu tasawuf. Kitab ini hasil karya daripada Dr. Profesor Madya Muhammad Sulaiman Haji Yassin. Kitab ini secara ringkasnya membincangkan tentang mengenai konsep tarikat dalam beberapa kajian yang berkaitan dengan tasawuf. Biodata pengarang. Nama pengarang ialah Muhammad Sulaiman bin Haji Yassin. Beliau dilahirkan pada 9 April 1939 di kampung Bukit Gambir. Bapanya bernama Haji Yassin bin Haji Abdullah Syukur dan ibunya pula bernama Hajah Natinen binti Makbardi. Beliau berasal daripada Indonesia dan keturunan Jawa dari daerah Jambi dan berhijrah ke tanah Melayu sebagai peneroka di Johor. Haji Muhammad Sulaiman juga ialah merupakan seorang pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia di Jabatan Usuluddin dan Falsafah. Beliau mendapat pendidikan awal di sekolah Melayu Bukit Gambir, Muar dan menamatkan pelajaran di sekolah rendah tersebut. Beliau juga pernah mendapatkan pendidikan di pondok. Setelah itu, beliau pula menyambung pelajaran di Kolej Islam Malaysia pada tahun 1960 dan beliau menyambung lagi pelajaran di peringkat sarjana dalam bidang Usuluddin Akidah dan Falsafah pada tahun 1966. Beliau berjaya memperolehi Syahadah Al-Imtiyaz MA dengan keputusan cemerlang Al-Azhar pada tahun 1968. Dikatakan Allah Yarham Ustaz Muhammad Sulaiman meninggal dunia pada hari Sabtu 6 Mei 2006 pada usia 67 tahun. Allah Yarham wafat disahkan mengidap penyakit leukemia dan Allah Yarham juga dikebumikan di tanah perkuburan Islam Cerah Jenang, Selangor. Metodologi yang digunakan oleh pengarang ialah bentuk kualitatif. Ia merujuk kepada penyelidikan yang memerlukan kepada pengumpulan data, menganalisis data atau manuskrip. Perbincangan kita ini melibatkan aspek-aspek yang berkaitan dengan tasawuf. Kami juga telah mengulaskan ulasan buku ini secara keseluruhan agar senang untuk kita mendapati isi-isi penting supaya menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami. Perbahasan kita ini bermula daripada muka surat 1 sehingga muka surat 247. Isi kandungan dalam buku tersebut ada beberapa isi kandungan. Antaranya ialah kedudukan tasawuf dalam Islam. Kedudukan tasawuf dalam Islam telah dinyatakan secara ringkas oleh pengarang, iaitu kedudukan tasawuf ini merupakan kesedaran menjadi dalam diri manusia, yang mana kedudukan tasawuf ini merupakan kesedaran yang mana ia berhubung kait dengan berkait dengan hubungan dalam kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini dia ada beberapa subtopik, iaitu ilmu syariat, ilmu lahir dan batin, asas ilmu agama, makan imam, makan Islam. Yang mana perkara tersebut merupakan
pegangan dalam diri kita dalam mengenalkan kedudukan tetap dalam Islam. Kemudian kita masuk pada konsep tarikat. Konsep tarikat mempunyai 6 pasal. Yang pertama, pasal membincangkan tentang kedudukan tasawuf dari sudut akhlak. Yang kedua, pasal kedua membincangkan tentang kedudukan tasawuf dari sudut akidah yang menyentuh tentang al-awalidin ma'rifatullah. Dan pasal ketiga pula membincangkan tentang tarikat dan istilah-istilah dalam pengertiannya. Yang keempat, pasal keempat pula berkaitan dengan tokoh-tokoh ahli sufi sepanjang zaman. Manakala pasal yang kelima menjelaskan tentang lahir dan batin, yang mana telah menyentuhkan berkenaan dengan konsep syekh dan salah silah dalam tarikat. Dan pasal yang terakhir itu pasal yang ke-6 menjelaskan tentang konsep baiat dan tarikat. Ia juga telah membincangkan tentang konsep rabitah, iaitu konsep lahir dari kalimah Arabik yang bererti yang berkaitan dengan irad yang berkaitan dengan irad. Sekarang kita masuk kepada perkembangan tarikat. Tarikat berkembang. Tarikat ini berkembang sejak ilmu tasawuf diperkenalkan. Iaitu tarikat dan tasawuf ini dipandang dari segi kandungan maknanya, iaitu ciri-ciri amalinya. Dia ini telah wujud seiring dengan kelahiran Islam, yang mana ia wujud pada kehidupan Rasulullah lagi, dan semua aspeknya adalah perjalanan menuju Allah. Dalam perkembangan tarikat juga, pengarang telah memasukkan sedikit sebanyak tentang sejarah pengasas tarikat Al-Qadariyah, Naqsabandiyah, dan juga tarikat pengarang juga telah membincangkan tentang pengasas tarikat Qadariyah, Naqsabandiyah. Setakat itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Zaid bin Muhdar akan menyambung presentation kawan saya tadi, iaitu yang bertajuk subtopik penyelewengan dalam tasawuf. Penyelewengan dalam tasawuf terbagi kepada 3 fasal, iaitu fasal pertama yang membincangkan mengenai faktor-faktor penyelewengan yang dinyatakan oleh pengarang dalam buku ini ialah kejahilan masyarakat Islam kepada hakikat agamanya, terutama dalam bidang tasawuf. Faktor kedua iaitu mengenai sikap tidak mahu mengakui tasawuf sebagai satu bidang terpenting dalam Islam. Faktor ketiga iaitu kegairahan masyarakat untuk mengetahui rahsia alam ghaib. Faktor yang keempat, kekeramatan atau mendapatkan sesuatu yang luar biasa boleh juga dianggap sebagai salah satu faktor membuka pintu penyesatan. Pasal yang kedua membincangkan mengenai ciri penyelewengan yang menyesatkan dalam tasawuf. Antara penyelewengannya ialah tentang al-hurriyah dan al-ubudiyah, atau maqam al-ahrar dan maqam al-abid, al-nubuwah dan al-wilayah. Penglihatan iaitu yang bermaksud penglihatan mata dan penglihatan hati, tentang nur dan tentang roh. Pasal yang ketiga membahaskan mengenai contoh dari tarikat sesat, tarikat Khalid yang diasaskan oleh Kiai Hadi Talib, tarikat Naqsabandiyah Khalidiyah, yang diperkenalkan di bawah pimpinan seorang yang digelar Profesor Dr. Haji Saidi Syekh Qadirun Yahya. Subtopik yang seterusnya mengenai tasawuf dan kebebasan dari tanggungan syarak. Pada setiap bidang terdapat golongan yang mendakwa diri mereka tergolong daripada al-mudda'i, iaitu golongan yang mendapatkan sesuatu kepentingan untuk kebendaan dengan cara yang mudah. Mereka ini terdapat dalam pelbagai bidang seperti dalam bidang agama, politik, ekonomi dan sebagainya.
Adapun yang kita rasa lebih penting iaitu mengenai sikap tasawuf terhadap dakwaan yang mengatakan bahawa kebebasan dari tanggungjawab syarak merupakan satu bidang dalalah. Hal ini dilakukan oleh golongan mudda'i yang berselindung di sebalik tasawuf. Mereka juga menafikan perlunya syariat atau mengabaikan amal. Seterusnya, subtopik seterusnya membincangkan mengenai tasawuf dan keraguan atau skeptisme. Umumnya, mengetahui tasawuf itu adalah merupakan aliran mengakui ilham dan juga basirah ataupun ilmu laduni. Jelasnya satu aliran yang memperkatakan makrifat yang yakin melalui jalan-jalan tertentu yang tidak membayangkan sebarang keraguan. Tasawuf juga bermaksud menyucikan hati. Penyucian hati telah menjadi satu daripada tujuan tasawuf hanya kerana ia menjadi persediaan untuk berhubung dengan Allah dan untuk menerima makrifat daripadanya. Berbeza sekali dengan seorang skeptis yang merupakan seorang yang tidak mengakui hakikat ataupun tidak mengakui ada jalan untuk mencapai hakikat. Skeptis juga menyatakan tasawuf adalah sesuatu yang sia-sia sahaja untuk meyakinkan tentang suatu akidahnya tetap kerana ia tidak menerima melainkan hanya keraguan sahaja dan tidak rela untuk menggantikan dengan selain daripadanya. Subtopik yang seterusnya membincangkan mengenai tasawuf dan wahdatul wujud. Tasawuf dan wahdatul wujud merupakan suatu perkara yang ditekankan dalam keilmuan ilmu tasawuf yang telah diperkenalkan pada zaman Rasulullah dan zaman tabi'in dan seterusnya. Perkara yang ditekankan dalam tajuk tasawuf dan wahdatul wujud ialah tentang perbezaan konsep wahdatul wujud kerana berselisih faham tentang makna yang pada setiap kalimah tersebut. Pada pandangan para ulama sufi melibatkan diri dalam perkara ini memberi penjelasan tentang maksudnya mengikut kefahaman masing-masing. Sama ada menerusi pemikiran tasawuf maupun pemikiran falsafah. Mereka menetapkan wahdatul wujud adalah perkara yang sangat penting dalam masyarakat untuk menuju jalan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Subtopik yang seterusnya membincangkan mengenai hubungan tasawuf dengan akhlak. Dapatlah dirumus dalam topik ini. Tasawuf ialah merupakan suatu akhlak. Ciri-ciri akhlak dalam tasawuf hanya merupakan wasilah, bukannya ghayah. Dalam perbincangan berikutnya menjelaskan tentang bentuk akhlak yang diiktiraf sebagai wasilah kepada tasawuf. Dengan perbincangan ini dapat menjelaskan matlamat tasawuf yang sebenar. Okey, kesimpulan daripada kajian yang kami lakukan, dapatlah disimpulkan bahawa Muhammad Sulaiman Haji Yassin adalah seorang tokoh penulis akidah tempatan. Buku ini adalah siri kedua. Mudah-mudahan dengan mengenali ilmu tasawuf ini dapat membimbing seseorang individu masyarakat Muslim untuk menjadi hamba Allah dan yang beriman dan bertakwa serta berjaya di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.